Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? InsyaAllah dalam video ni saya nak disclose, saya nak bagi tahu apa sebenarnya saya buat dalam masa 6 bulan yang lepas. Dan juga saya nak share satu teknik untuk trading yang saya rasa penting, khususnya kepada rakan-rakan kita yang sedang nak ride the trend sewaktu Bursa Malaysia menunjukkan tanda-tanda untuk membuat pergerakan bullish. So jangan ke mana-mana, jumpa lagi selepas ini insya-Allah. Okey. So sebagaimana yang saya sebut beberapa kali sebelum ni, saya rasa tuan-tuan pun yang setia dengan channel ni pun perasan dalam sebulan 2 bulan yang lepas saya jarang sangat post ataupun buat konten untuk upload ke YouTube channel. Saya kata saya tengah buat something yang memerlukan fokus yang lebih. Sebenarnya dah 6 bulan sebenarnya saya fokus benda ni. Cuma dalam sebulan 2 yang lepas jadualnya agak padat kerana saya kena fokus betul-betul untuk satu benda ni. So apa yang saya nak share sebenarnya, saya tengah buat saya tengah ambil satu exam lah dia panggil exam MSTA. Exam MSTA CFTE, yang mana certification ataupun sijil yang diiktiraf di peringkat dunia untuk ilmu teknikal analisis. So mungkin saya boleh share kepada tuan-tuan satu email daripada pihak pengurusan MSTA ataupun STA lah, Society of Technical Analysis yang based dekat UK. So Society of Technical Analysis ni based dekat UK, dan satu lagi IFTA ni, International Federation of Technical Analysts, base-nya dekat US. So saya ambil exam ni, exam untuk technical analyst lah, untuk menjadi seorang certified technical analyst. Yang mana exam ini ataupun kursus yang saya ambil dalam masa 6 bulan, dan examnya berlangsung dalam bulan 10 yang lepas, bulan 10 dan juga bulan 11. Basically ada 2 paper. Satu paper dipanggil part 2 dan satu lagi part 1. Jadi saya ambil part 2 dulu, kemudian saya ambil part 1. Saya nak merakamkan jutaan terima kasih kepada guru saya, Tuan Haji Zainal. Saya ambil bawah dia. Jadi dalam masa 6 bulan tu saya bersama dengan Haji Zainal dan juga rakan-rakan dalam batch kami bertungkus lumus belajar siang dan malam untuk lulus exam ini. So alhamdulillah pada 21 November 2022 saya telah basically diberitahulah saya lepas untuk part 1. Jadi untuk part 1, tetapi sebenarnya part 2 pun saya dah lepas lebih awal, yang mana part 2 bagi saya lebih mencabar kalau compare dengan part 1. Part 1 ni teknik lebih kepada objektif, 120 soalan, walaupun banyak soalan yang agak susah, dan sesiapa yang mungkin tak ambil kursus secara berguru mungkin agak susah kerana perlukan panduan daripada guru untuk lulus exam ini. Kemudian untuk paper 2 saya rasa lebih susah kerana paper 2 ni exam dia 3 jam tuan-tuan. Exam 3 jam yang mana kita kena tulis daripada kita punya pandangan sendirilah. So dia bagi chart-chart untuk kita analisa, chart indeks, chart stock. Kemudian ada ilmu-ilmu yang ditanya berkenaan technical analysis. Banyak soalan tuan-tuan walaupun 3 jam exam, tapi 3 jam itu masa yang sangat cepat berlalu sehingga kan memang tak sempat lah sesiapa yang ada pengalaman ambil exam ini memang diakui bahawa 3 jam tu tak cukup. Sehingga kan saya nak buat komplain sebenarnya kepada examiner ni ataupun orang yang buat exam ni supaya dilanjutkan masa kerana terlalu banyak benda yang nak kena tulis dalam masa 3 jam itu. Sangat stressful tuan-tuan. That's why saya tak sempat lah nak buat konten dalam masa 2-3 bulan yang lepas. Jadi alhamdulillah saya merakamkan sekali lagi terima kasih kepada guru saya Tuan Haji Zainal dan juga rakan-rakan saya yang bersama-sama dalam exam yang lepas. Dan tak
tak dilupakan juga kepada ibu dan ayah saya, isteri dan anak-anak yang mana terpaksa dikorbankan masa mereka untuk bersama-sama untuk saya fokus dalam exam. So hampir setiap malam memang saya menghadap komputer, ada kelas, ada benda homework nak kena buat dan sebagainya. Jadi sangat memenatkan dalam 2-3 bulan yang lepas khususnya, saat-saat nak ambil exam tu sangat stres. So boleh tanyalah rakan-rakan kita yang dah ambil exam. Sebenarnya ramai di Malaysia ni yang dah ada certification ini. Termasuklah sifu-sifu saham kita, Haji Zainal, Haji Asri, Datuk Haji Asri. Siapa lagi? Datuk Haji Asri juga guru saya. Lagi siapa lagi? Rakan saya, Tuan Mahir Ilyas, okey, yang juga kalau tak silap saya dia juga merupakan alumni di bawah Haji Zainal punya MSTA punya kelas. Dan juga ramai lagi rakan-rakan saya, Dr. Najib, yang juga merupakan rakan jabatan saya di USM, pun mengambil exam ini, kalau tak salah dalam 2019, walaupun Dr. Najib dia ambil bawah Fred Tam. Jadi guru yang berlainan itu mungkin ada kelebihan dan kekurangan masing-masing lah. So alhamdulillah, melalui Haji Zainal, alhamdulillah saya lulus kedua-dua exam, sekali attempt saja, alhamdulillah. Okey, so saya berhenti di situ dulu untuk kita bicara berkenaan dengan MSTA punya exam. So mungkin kalau ada permintaan daripada rakan-rakan berkenaan dengan exam ini, mungkin saya akan buat video khusus lah untuk bagi tips, cerita pengalaman dan juga macam mana step-step yang perlu dibuat sekiranya tuan-tuan berminat, mungkin boleh komen di ruang komen di bawah. Okey, so hari ni saya nak bincang tentang satu kaunter dan juga saya nak tunjuk teknik ataupun satu benda yang saya rasa penting untuk kita faham. So saya nak share kaunter ini, disclaimer, ini bukan untuk buy call dan sebagainya tuan-tuan. Jadi yang ni saya nak share berkenaan dengan kaunter Gretek, dan kita nak belajar tentang satu benda, iaitu kita nak belajar tentang trailing stop loss pada hari ni. Simple saja, mungkin tak lama video ni. Okey, so counter Gretek ini dia sebelum ini pada awal-awal tahun ni memang dia downtrend, kemudian membuat pergerakan sideways. Okey, sehinggalah pada 11 November ada candle hijau yang tinggi dekat sini berlaku pada 11 November. Okey. So sebenarnya dia dimulakan dengan gap up di sini. So sebagai technical analyst, biasanya kita boleh kita boleh siasatlah apa punca berlaku gap up ini. Kalau kita sekali pandang pada waktu pagi, mungkin kita hanya anggap ini hanyalah common gap. Tapi bila kita tengok ke arah petang itu, dia sebenarnya bukan common gap lah. Dia lebih kepada breakaway gap. So berlaku breakaway gap dekat sini, followed by candle yang agak significant associated with high volume dekat bawah ni. Jadi so ini significant, candle ini sangat significant, yang mana dia cross EMA 50, yang ni EMA 50, EMA 100, yang ni EMA 200. So dia cross EMA 50, EMA 100, dan dia menuju ke EMA 200 di sini. Kemudian hari berikutnya dia followed by retracement ataupun sedikit pullback dekat sini. Okey, so ciri-ciri pullback, okey, berlaku pullback itu tengok volume dekat bawah ni semakin kering. Okey. So sebenarnya kalau kita tengok dekat sini, walaupun mungkin ada yang tak setuju pattern flag sebab dia tak follow typical punya flag punya pattern. Okey. Tapi sebenarnya cara nak lukis dia bukan macam ni lah. Okey, kalau kita lukis macam ni, breakout berlaku pada candle ini, which is not significant sebenarnya. Dan ini pun tak significant. Tengok volume dekat bawah tak significant. So yang sebenarnya yang saya akan lukis adalah macam ni lah. Okey. So bila dia berlaku breakout,
Okey, sebenarnya pada 24 November ni berlaku gap up followed by candle Marubozu ini. Okey, sebenarnya yang ni walaupun dia tak typical, dia punya pattern dia sebagai flag ataupun pennant. Okey, sebenarnya dia adalah boleh consider flag ataupun panel walaupun dia tak follow exactly dia punya shape dia. It's okay. Okay, kalau kita convert dalam bentuk bar, macam mana bentuk bar. Okey, so bar pun sama juga, dia akan jadi macam itulah lebih kurang. Okey, tapi yang ni walaupun dia cross dekat situ tuan-tuan tapi tetapi yang ni candle ni tak signifikan sebabnya kalau kita tengok volume dekat bawah tak tinggi So yang ni consider tak signifikan, yang ni pun tak signifikan, yang ni pun sama tak signifikan So that's why kita ambil dekat situ Wallahualam lah, ini sekadar orang kata apa ni, skill masing-masing So yang penting dia berlaku consolidation dekat sini ataupun dia berlaku sedikit pullback, okey, ataupun retracement disusuli dengan ataupun associated dengan volume yang semakin kering. Kemudian dia berlaku breakout, okey, dengan gap up dulu, okey. Dan perhatikan volume dekat bawah tinggi So maksudnya ini adalah kita kata dia sambunglah continuation pattern. Ini berlakunya pattern dekat sini dan bila berlaku breakout dia meneruskan kenaikan bullish punya trend ataupun uptrend ini. So maka sebenarnya kalau kita buat X, okay, make sure kita punya kita pakai arithmetic punya scale. Okay, kita buat X to X. Yang ni kita copy sampai ke sini, nampak, perhatikan X sama dengan X. Okay, so that's why dia tak boleh melepasi aras ni kerana inilah targetnya. Bila sampai dekat sini dia tak boleh lepas kerana inilah targetnya. So dia hari berikutnya sekali lagi dia consolidate. Okey, cuma saya agak risau dengan volume ini kerana dia macam tak normal sikit So ini ada tanda-tanda bahawa tanda-tanda yang ada orang tengah take profit sebelum dia dump ataupun sebelum dia lepaskan pegangan dia. So mungkin berlaku candle Marubozu merah dekat sini. Okey, tapi itu tak berlaku mungkin faktor pasaran antarabangsa dan juga di dalam negara kita, okey, pegangan politik dan sebagainya. So dia mendorong para pelabur, okey, memberi keyakinan bahawa market kita bullish Maka apa yang berlaku, dia turun, dia bertahan. Okey, kemudian pada 1 Disember sekali lagi candle Marubozu, okey, meneruskan kenaikan dan volume agak signifikan Okey, so sekarang ni apa yang saya sebut itu dari segi apa ni, price action So saya nak share pada hari ni iaitu berkenaan dengan trailing stop Trailing stop ni macam mana trailing stop teknik dia. Sebenarnya saya share counter graded ni kerana saya pun masih ada dalam ni Saya masih ada dalam ni dan sekarang ni profit dah more than 30% mungkin jadi saya masuk dekat bawah-bawah ni. Okey, saya tak nak sebut dekat mana lah So sekali lagi ini bukan buy call. Okey, anda kena bertanggungjawab dengan keputusan yang anda buat. Cuma saya nak sebut tentang trailing stop macam mana kita buat trailing stop. Trailing stop ni okey, katakanlah kita beli pada berlaku breakout ini, katakanlah kita beli dekat sini Katakanlah kita beli dekat sini. Okey. Kita beli dekat sini, pada waktu ni kita perasan ada gap up followed by volume price action yang tinggi, kemudian associated dengan volume yang signifikan. Kemudian kita buat entry dekat sini So bila kita buat entry dekat sini, kemudian harga membuat kenaikan, and then okay, so kita punya TP dekat mana So kita pakai yang ni tuan-tuan dekat sini. Dekat sini dia ada kedudukan panjang ini ataupun long position ini. Kita klik yang ni, kemudian kita tariklah kita punya ni, kita punya trading plan kita buat, katakanlah kita punya target price berapa persen katakanlah 10%, and then janganlah kita set kita punya stop loss 10% juga yang ni make sure tuan-tuan at least 2 dekat sini dia ada 2 at least 2 lah
Maksudnya dua profit, probability untuk dapat profit dan satu probability untuk kita loss ataupun reward, risk and reward So reward kita 2, risiko kita 1. Maksudnya kalau kita nak set, kita buat entry dekat situ, kemudian okey, so lot kita punya ni mungkin target price kita 10%. Okey, 10% target price, tapi kita punya stop loss kita adalah minus 6% lah ataupun minus 5%. Okey, so around that. Of course kalau macam ni saya tak masuk dekat candle sini sebab dia dah terlalu tinggi kalau kita tengok ni risiko dia kalau dia turn back almost 10%, more than 10% actually. So katakanlah saya kata ini postulasi kita masuk area sini, kemudian target price dia 10%. Kemudian dia berlaku, nampak tak, dia berlaku pullback ini tak sentuh kita punya cut loss level. So apa yang kita kena buat Apa yang kita kena buat, walaupun okey dia tak sentuh ni dan dia tak capai kita punya target price 10% tadi tak capai kita punya 10%, so kita tak jual lah. Bila dia berlaku reversal, dia pun tak sentuh kita punya cut loss punya level stop loss punya level kita still lagi okey. So apa yang berlaku, kita biar saja so kita biar je. So ternyatalah kita punya prediction kita, so dia membuat kenaikan Bila dia membuat kenaikan, tengok berlaku gap up dekat sini. Dia berlaku gap up. Bila berlaku gap up, okey, so takkanlah kita nak jual kat sini So bullish ni dia punya, maksudnya sentimen pasaran ni bullish dengan volume yang tinggi. So kita biar sajalah kita biar saja kita punya portfolio kita. So tapi apa yang kita kena buat, okey, kita kena, bila dia berlaku gap up dekat sini, volume yang tinggi, maksudnya sentimen market participant pada waktu ini terhadap counter ini adalah tengah bullish. So janganlah kita jual janganlah kita lepaskan pegangan kita kerana kita takut gayat kita takut tinggi sangat takut tiba-tiba harga turun sebab kalau kita tengok evidence by volume dengan price action dekat atas ni, dia masih bullish. So kita boleh hold tapi apa yang kita kena buat adalah kita punya level cut loss ni daripada level dekat bawah ni mungkin kita boleh naikkan okey, so kita buat entry dekat area situ. So kita punya cut loss kita boleh naikkan mungkin dekat sini. Okey. Tapi kalau cut loss dekat sini, maksudnya memang confirm kita dapat profit memang confirm kita akan dapat profit at least berapa persen At least kalau kita buat entry dekat sini sampai sini, so at least almost 2% sekurang-kurangnya okey, kalau sekiranya harga ni dia turn back. Okey, tapi kalau dia tak turn back, so kita biar saja kita biar saja dia naik. Okey, dia naik sampai ke level dekat mana dia nak pergi. Okey, so apa yang berlaku, okey, katakanlah dia naik dekat situ, so 26% already okey, tetapi adakah kita nak jual dekat atas ni? Jawabnya tidaklah. Jawabnya tidak. Kenapa tidak? Kerana kita tengok dekat bawah ni volume yang tinggi, candle Marubozu. Maksudnya candle Marubozu ni valid ramai orang yang terlibat dalam pembikinan candle ini So jangan risaulah. Jangan risau. Okey, so ada juga yang teknik di mana bila dia close dengan harga Marubozu dekat atas ni, so kita boleh naikkan kita punya level cut loss kita. Okey, mungkin separuh daripada candle Marubozu ini. Okey, so kenapa separuh? Kenapa half daripada candle Marubozu hijau tu kenapa kita kena letak stop loss Kalau kita belajar tentang candlestick pattern, reversal pattern, salah satu reversal pattern daripada bullish kepada bearish, okey, dipanggil dark cloud cover dark cloud cover. Salah satu reversal pattern dalam candlestick pattern adalah daripada bullish kepada bearish adalah
dark cloud cover. So mungkin saya boleh tunjuk apa maksud dark cloud cover ni. Okey. Dark cloud cover kalau kita tengok sekejap, mana dark cloud cover? Yang ni. Okey, nampak dia punya ni. Kalau daripada bearish kepada bullish dia panggil piercing line. Yang ni pun ada juga orang panggil bearish piercing line. Daripada bullish, kemudian kalau keluar macam ni, okey, candle hijau hari pertama, hari kedua dia candle merah dan dia tutup di bawah half of the previous candle ini. So ini dipanggil dark cloud cover lah. Okay, so bila keluar macam tu, that's why kita kata kita ambil half dekat sini. Kita angkat kita punya stop loss level ini. Sekiranya dia turun, kemudian dia sentuh half of the previous candle punya level, maka kita keluar. So bila kita keluar dekat situ, berapa persen profit kita? Dalam 70%. So 70% should be okay lah. Okay, kemudian apa yang berlaku, dia tak sentuh kita punya stop loss level ini. So dia consolidate sekali lagi dengan volume yang semakin mengecil. So kita biar saja kita punya portfolio. So apa yang berlaku pada 1 Disember dia meneruskan kenaikan. So kita biar lagi dia teruskan kenaikan dengan volume yang agak signifikan. Sangat signifikan effect kalau compare dengan previous candles. So yang ni sangat signifikan, so biar saja. Kemudian pada hari ni saya rekod video ni pada 2 Disember 2022. So candle Marubozu sekali lagi dengan small wick dekat bawah ni. So yang ni ditutup dengan sangat cantik dan volume agak signifikan walaupun tidaklah sama dengan volume yang hari sebelumnya, tetapi dia masih lagi nampak bullish lah. So yang ni walaupun kalau kita ambil time frame yang ni mungkin berlaku divergence dekat sini tapi secara umumnya masih lagi bullish. Okey, secara umumnya masih lagi bullish. So bila berlaku macam ni tuan-tuan daripada cut loss kita mungkin half of the candle yang ni 24 November ni, so kita boleh tarik naik ke atas lagi. So kita boleh letak dekat situ. Sekiranya harga dia turun balik, okey, sentuh level ni, then kita boleh take profit sebanyak berapa persen? 20%. Okey. Cuma yang ni terlalu jauh berapa persen ni? Kalau kita nak ni mungkin jauh sangat rugi dalam 15%. Jadi mungkin cut loss level kita, stop loss level kita mungkin kita boleh naik ke atas mungkin area situ, ataupun mungkin boleh juga half of this candle so at least sekiranya dia turun pada next candle itu, dia turun dia sentuh dekat sini, so kita boleh take profit lah. Okay, so berapa persen? 32% tuan-tuan so banyak lah so saya pun sekarang ni pun I think more than 30% already. Saya masih lagi ada dalam counter ni Okay, sekiranya dia membuat reversal, saya akan keluar lah pada level-level tertentu lah yang saya dah set ataupun dekat sini pun boleh juga yang candle ini, so kita boleh set dekat situ ataupun dekat sini so kalau next candle ini dia membuat reversal, okay, candle merah dekat sini, kemudian dia sentuh level ini, saya akan keluar lah dengan profit. Okay, so basically itu teknik kita kata trailing stop, yang mana kita praktis supaya kita dapat secure kita punya profit. Okay, tidaklah kita kata naik tinggi-tinggi, kemudian bila dia turun, kita pun biar saja turun, and then sampai ke tahap break even balik, then sampai tahap dia turun sampai kita rugi. Daripada kita untung, bertukar jadi rugi. So itu benda yang kita nak elak daripada berlaku dalam kita punya trading lah. So teknik trailing stop loss ini sangat penting untuk kita belajar, dan kita kena praktis dan kita kena berdisiplin dalam kita menurut perancangan kita supaya kita dapat generate profit, dan dalam masa yang sama kita dapat prevent daripada berlaku kerugian dalam portfolio kita. So saya kira itu saja perkongsian saya pada hari ini. So saya punya saya punya channel Smart Mind pun saya dah tukar saya punya banner. Okay, kalau sebelum ni warna hitam, sekarang dah tukar warna merah, dan saya dah letak lah
Sebab mungkin ada di kalangan rakan-rakan kita yang mungkin kurang percaya dengan apa saya sebut. Okay, so sekarang ni saya pun dah certified, okay, technical analyst by MSTA ataupun STA UK, dan juga certified financial technician daripada US. So saya kira itu saja yang saya minta maaf sekiranya saya terdapat sebarang ralat dalam video ni. Saya sebenarnya tak buat preparation pun untuk saya buat video ni. Saya sangat seronok pada hari ni kerana portfolio saya dah especially counter graded tadi membuat kenaikan yang agak memberangsangkan pada hari ini. So, saya kira itu saja. Wallahualam, terima kasih tuan-tuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi insya-Allah.